Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kumpulan kami yaitu kumpulan 7 akan membentangkan tentang rancangan perniagaan yang telah kami buat. Untuk produk kami pada semester ini, kami telah memilih puding roti untuk dijadikan produk yang akan kami jual lah. Nama produk kami yaitu puding roti manja. Next. Oke, ini adalah ahli kumpulan kami yaitu Nur Afifah, Izzat, Muhammad Fadil, Mus'ab, Lauren, Vivid, Janati, Wanur Fakihah, Lerin, Penalia Natasha. Okay, untuk pengenalan arti saya menjemput kawan saya untuk memberi penjelasan. Untuk pengenalan rancangan perniagaan, syarikat kami iaitu syarikat Unibake ditubuhkan pada 8 Ogos 2023. Lokasi kami di MPM, Universiti Putra Malaysia, Kampus Bintulu. Kemudian pembiayaan perniagaan kami menggunakan modal simpanan sendiri sebanyak 14,000. Itu sahaja. Okey, untuk tujuan RP untuk penerangan produk. Dalam penerangan ini menerangkan tentang produk utama kami iaitu puding roti yang dihasilkan dan dijual kepada pelajar dan pekerja di Universiti Putra Malaysia. Selanjutnya, pengumpulan modal. Untuk proses pengumpulan modal akan memberi gambaran jelas tentang sumber kewangan yang digunakan untuk menjalankan projek ini. Selanjutnya, analisis kewangan perniagaan. Analisis kewangan perniagaan melibatkan pendapatan, kos yang ditanggung dan keuntungan perniagaan. Seterusnya, strategi pemasaran. Strategi pemasaran tentang wawasan pemasaran yang digunakan untuk mempromosikan dan menjual produk kepada komuniti universiti. Untuk yang terakhir sekali, peranan dan tanggungjawab ahli kumpulan. Setiap ahli kumpulan memainkan peranan masing-masing untuk memberi kejayaan pada projek ini. Seterusnya. Okey, saya akan membentangkan berkaitan latar belakang perniagaan. Nama perniagaan kami adalah Unibake Enterprise. Alamat perniagaan serta surat menyurat adalah sama, iaitu Magma Pemrosesan Makanan Pusat Pelajar UPMKB. Tersebut adalah nombor telefon yang tertera untuk memudahkan perniagaan kami. Berikutnya adalah nombor fax. Kemudian email perniagaan kami adalah unibakenterprise@gmail.com. Bentuk perniagaan kami adalah pemilikan tunggal. Kegiatan utama perniagaan adalah menjual produk berasaskan makanan. Modal sendiri yang kami keluarkan adalah 14,000. Tarikh mula perniagaan kami adalah 10 Ogos, manakala tarikh pendaftaran adalah 16 Ogos 2023. Juga adalah nombor pendaftaran dan bank yang kami gunakan adalah Maybank serta akaun yang di bawah. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Lerin. Seterusnya saya akan menyambung pembentangan dengan latar belakang pemilik. Antara maklumat yang akan dibentangkan ialah nama pemilik, nombor kad pengenalan, tarikh lahir, alamat surat menyurat, nombor telefon, nombor fax, email, taraf perkahwinan, nama pasangan, taraf akademik, kursus dan latihan yang diberi, pengalaman, pekerjaan sekarang, bilangan saham dan jawatan dalam syarikat. Jadi nama pemilik ialah Muhammad Fadil bin Zulkarnain, nombor kad pengenalan yang tertera bersama dengan tarikh lahir, alamat surat menyurat,
dan nombor telefon juga sudah diberikan. Jadi terima kasih. Okey, seterusnya saya akan membentangkan. Sekejap. Kita cut dulu part yang Fadil tadi. Fadil, kau jangan cerita semua pasal tu. Kau janganlah kau sebut siapa. Pasangan kau semua tu. Kau sebut yang ringkas je. Okey. Macam tu je. Jangan sebut yang lain tu. Nombor telefon semua tak perlu. Tutup. Nanti cut. Kejap guys, kejap. Jangan kesal dulu kejap. Okay, boleh start balik. Seterusnya saya akan menerangkan tentang premis perniagaan di mana tempat kami melakukan segala proses penyediaan produk. Kedudukan premis kami di dalam kawasan makmal pemprosesan makanan MPM Universiti Putra Malaysia kampus Bintulu Sarawak. Next. Penerangan untuk pada premis yang kami gunakan. Yang pertama, lokasi yang strategik terletak di tengah-tengah kampus dan juga menjadi laluan utama bagi para pelajar. Yang kedua, terdapat pelbagai kemudahan yang disediakan, termasuklah alatan yang akan kami gunakan untuk masak seperti oven, peti sejuk, freezer dan sebagainya. Dan yang terakhir, dengan mereka bentuk kontemporari yang menarik, ia mempunyai struktur konkrit yang kuat serta menawarkan asas yang kuat dan tahan lama. Sekian daripada saya. Okay, saya akan menyambung kepada rancangan pentadbiran. Pertama, pengenalan kepada organisasi. Okay, nama macam yang telah Lerin sebut pada awal pembentangan tadi, nama company kami ialah Uniback Enterprise. Uniback Enterprise ini merupakan syarikat makanan dengan hasil sepakat 10 ahli kumpulan yang mempunyai makna dan identiti yang tersendiri. Uni ini membawa maksud universiti kerana segala proses urus niaga dilakukan di dalam universiti dan kami sebagai pelajar universiti itu sendiri. Manakala bake itu bermaksud singkatan daripada bakery kerana kami menjual puding roti yang dibakar di dalam oven. Next. Untuk objektif perniagaan kami ialah untuk meningkatkan penjualan produk kepada pelanggan, untuk meningkatkan pendapatan syarikat. Kemudian, untuk mengekalkan kualiti produk supaya dapat memuaskan hati pelanggan. Dan objektif terakhir, untuk meningkatkan margin keuntungan perniagaan dengan mengurangkan kos atau meningkatkan harga jualan. Untuk misi pula, misi syarikat kami adalah untuk mengekalkan keaslian dan rasa yang unik setiap produk dengan menggunakan resepi yang telah dibuat dan teknik pembuatan yang terbaik. Seterusnya, untuk menyediakan perkhidmatan pelanggan mesra, cepat dan cekap untuk memastikan kepuasan pelanggan. Untuk visi syarikat pula, untuk menjadi pengeluar makanan yang mampu mengeluarkan produk yang berkualiti tinggi dan sentiasa menjadi pilihan pertama kepada pelanggan. Next. Okey, untuk syarta organisasi syarikat kami, yang pertama kita ada pengarah iaitu Muhammad Fadil, diikuti dengan Izzat Hakiki sebagai pengurus kewangan. Kemudian di bawah mereka ini terdapat Wan Nur Fakihah sebagai pengurus pemasaran dan timbalan pengurus pemasaran iaitu Nur Afifah. Seterusnya ada Lerin Nevis sebagai pengurus jualan dan terdapat timbalannya iaitu Jannati. Seterusnya untuk pengurus operasi akan diurus oleh Wiwit Ali. Kemudian pengurus kawan aktiviti disandang oleh Lawrence dan terdapat 2 orang penghantar makanan iaitu Alia Natasha dan juga Muhammad Mus'ab. Okey, yang seterusnya ialah rancangan operasi.
saya akan terangkan tentang carta aliran proses produk kami iaitu puding roti manja. Jadi yang pertama adalah kami mempromosikan produk di aplikasi WhatsApp. Yang kedua, kami menerima tempahan daripada pelanggan. Yang ketiga adalah proses menyusun roti pada dulang hidangan. Yang seterusnya adalah proses membuat adunan untuk puding roti. Puding roti. Keenam adalah proses pembakaran puding roti di dalam ketuha gelombang mikro. Dan seterusnya adalah proses pembungkusan. Dan yang terakhir adalah penghantaran tempahan kepada pelanggan. Dan seterusnya saya akan terangkan tentang jadual operasi bagi puding roti manja. Kami membuat 3 dulang puding roti iaitu sebanyak 24 bekas selama 50 minit. Bagi 6 dulang puding roti iaitu sebanyak 48 bekas mengambil masa selama 3 hingga ke 4 jam. Okey. Ini merupakan produk kami iaitu puding roti manja. Jadi produk kami merupakan produk yang berasaskan roti yang lembut. Produk kami dituang dengan kuah kastad. Diletakkan di dalam bekas plastik yang bertutup. Dan rasa yang manis, enak dan sesuai dijadikan pencuci mulut. Seterusnya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya akan membentangkan tentang rancangan pemasaran. Kita masuk kepada pengenalan produk. Puding roti manja ialah roti yang direndam menggunakan susu serta dicampurkan dengan bahan lain untuk menambahkan lagi keenakan puding roti. Setelah itu roti tersebut akan dibakar dalam ketuhar sehingga masak dan akan dihidangkan bersama dengan kuah kastad. Next. Untuk pasaran sasaran, yang pertama ialah demografi. Demografi ni pelanggan utama adalah pelajar dan staf UPM yang belajar dan bekerja. Mereka berumur antara 18 hingga 60 tahun dengan pendapatan sederhana hingga tinggi. Seterusnya psikografi. Pelanggan ini mungkin menyukai makanan pencuci mulut. Ni seperti puding roti. Puding roti ni ialah makanan pencuci mulut. Seterusnya geografi. Pasaran sasaran adalah pelajar UPM dan bekerja yang tinggal di dalam kampus. Akhir sekali jenis pasaran. Ini adalah pasaran pengguna B2C yang menyasarkan individu dan keluarga. B2C ni ialah pengguna kepada pelanggan. Next. Saiz pasaran. Untuk Unibank Enterprise, pasaran sasaran sekitar Universiti Putra Malaysia kampus Bintulu Sarawak. Kumpulan pembeli utama produk kami ialah pelajar Universiti Putra Malaysia kampus Bintulu Sarawak. Hasil kajian pelajar universiti membeli RM240 seminggu ataupun 960 untuk sebulan. Berdasarkan saiz pasaran, jika 12 bulan bersamaan dengan setahun, RM960 darab dengan 12 bulan. Dapat total ialah 11,520. 11,520 ni ialah saiz pasaran untuk setahun. Next. Analisis SWOT. Yang pertama ialah kekuatan. Kekuatan dia ialah rasa yang sedap, permintaan yang berterusan, pembungkusan yang menarik dan harga yang murah. Manakala untuk kelemahan ialah kesihatan dan pemakanan.
ketergantungan pada bahan mentah dan terdapat pesaing dalam penjualan. Okey, kita beralih kepada peluang. Untuk peluang ialah trend baru dalam rasa, pasaran antarabangsa, perkongsian yang strategik. Akhir sekali ialah ancaman. Ancaman dia ialah perubahan dalam selera pengguna, kos bahan mentah, bersaing dalam industri makanan segera. Next. Okey, untuk share pasaran, hasil ataupun jualan bahagi dengan saiz pasaran darab dengan 100%. Okey, hasil jualan yang kita dapat untuk sebulan RM960 akan dibahagi dengan saiz pasaran 11,520 darab dengan 100%. Kita akan dapat 0.083. Okey, untuk ramalan jualan pula pada untuk tahun 2021, 22 dan 23. Okey, untuk tahun 2021 Januari hingga Disember ramalan jualan RM11,700 Malaysia. Untuk tahun 2022 Januari hingga Disember ramalan jualan dia ialah 12,400. Manakala untuk tahun 2023 Januari hingga Disember ramalan jualan dia ialah RM13,100 Malaysia. Next. Okey. Akhir sekali untuk ini strategi pemasaran. Okey, strategi pemasaran dia ialah yang bertempat di sekitar Universiti Putra Malaysia kampus Bintulu Sarawak. Okey, untuk produk ini berasaskan roti yang dihidangkan bersama kuah custard. Okey, kita membuat promosi melalui aplikasi WhatsApp. Okey, dia adalah harga dia berharga RM5 untuk sebekas. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan membincangkan tentang rancangan kewangan bagi Unibank Enterprise. Berikut merupakan keperluan modal perniagaan Unibank Enterprise iaitu belanja tunai bulan pertama RM21,298 Malaysia termasuk dengan bayaran pembiayaan dan faedah bayaran balik. Terdapat 4 jenis belanja iaitu belanja pentadbiran RM14,852, belanja operasi RM6,250, belanja pemasaran hanya RM5, lepas tu belanja kewangan RM191, sejumlah RM21,298 Malaysia. Selain itu terdapat belanja luar jangka sebanyak 80% iaitu RM17,038 Malaysia. Oleh itu, keperluan modal bagi Unibank Enterprise ialah RM38,336 Malaysia. Jadi, pelarasan keperluan modal bagi Unibank Enterprise ialah RM39,000. Seterusnya, baiklah, Unibank Enterprise menggunakan terdapat 2 jenis sumber iaitu sumber pembiayaan dalaman iaitu daripada simpanan pengurus kami sendiri iaitu Fadil sebanyak RM14,000. Seterusnya sumber pembiayaan luaran iaitu kami bercadang untuk pinjam dengan pihak bank atau agensi seperti CIMB Bank serta menggunakan dana usahawan muda. Oleh itu, simpanan sendiri RM14,000,
manakala sumber pembiayaan luaran 25,000. Oleh itu, jumlah bagi sumber pembiayaan ialah RM39,000 Malaysia. Terima kasih. Baiklah, seterusnya saya akan sambung dengan ringkasan untuk penyerta aliran tunai sepanjang 1 tahun puding roti terjual. Untuk bulan 8, secara keseluruhannya kita next slide. Tak. Untuk bulan 8, secara keseluruhannya kita dapat untuk satu bulan tu RM34,662. Untuk bulan 9 sebanyak RM715, bulan 10 RM2,108, bulan 11 RM3,608, RM5,454, bulan 1 ada kesilapan, bukan tahun 2023, sepatutnya 2024. Untuk bulan 1 2024 kita peroleh sebanyak RM7,450. Next. Untuk bulan 2 2024 kita peroleh sebanyak RM9,694. Bulan 3 RM12,213. Bulan 4 RM15,036. Bulan 5 RM18,194. Bulan 6 RM21,719. Dan bulan 7 kita peroleh sebanyak RM25,646. Jadi baki keuntungan untuk 1 tahun tu kita peroleh sebanyak RM156,572. Total ni setelah ditambah dengan beberapa perkhidmatan lain, duit masuk. Contohnya jualan puding roti sewaktu expo, dan ada beberapa tempahan daripada program lain yang menyebabkan total kita cecah RM156,572 untuk 1 tahun. Terima kasih. Okey, untuk rumusan iaitu harga yang berpatutan iaitu senilai RM5 setiap bekas. Harga ini sangat mampu milik untuk pelajar dan kaki tangan di universiti. Seterusnya, perkhidmatan mesra pelanggan. Bagi perkhidmatan mesra pelanggan, Unibank Enterprise menyediakan perkhidmatan penghantaran percuma dan menawarkan pemilihan pengambilan sendiri untuk pelanggan yang berhampiran MPM, UPM, KB. Seterusnya, kecekapan kos. Kecekapan kos iaitu kos pengeluaran yang rendah disebabkan oleh pengurusan yang cekap membolehkan harga yang kompetitif. Seterusnya, pemasaran yang disasarkan. Pemasaran yang disasarkan pelajar dan kaki tangan UPM-KB dan memberi tumpuan utama kepada pelajar di UPM-KB. Seterusnya dan yang terakhir, keuntungan yang konsisten. Setelah beberapa minggu berjual, Unibank Enterprise mencapai keuntungan yang konsisten dari minggu kedua hingga minggu ke-10 selepas mengatasi kerugian awal pada minggu pertama. Sekian.